suara. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi terpegun taala dengan wabarakatuh. lagu ya. Kak Farah terpegun sebenarnya dengan lagu yang kita baru mulakan pada hari ini. Betul Kak Farah. Anda bersama di Farah pada pagi ini, Sabtu 27 Februari. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Allah bagi barakah di dalam kehidupan kita. Yang berada di kota Singapura sekarang. Kita di tea break at 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton bersama kami pada pagi ini, walau di mana sekalipun anda berada. Kami mengharapkan supaya semua yang bersama-sama kami hari ini mendapat manfaat, mendapat kebaikan serta bimbingan daripada barisan-barisan tetamu yang bakal kami perkenalkan insya-Allah. Jadi Kak Di, apa khabar Kak Di hari ini di pagi Sabtu Kak Di? Alhamdulillah Kak Farah, rasa ya seminggu telah berlalu hari Sabtu yang kita berjumpa kemarin iaitu hari Tuesday. Now hari Sabtu Kak Farah. Tentunya banyak perkara yang telah kita lakukan. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu yang juga dinanti-nantikan oleh kita dan juga semua. Kak Farah, tadi cakap pasal tetamu Kak Farah. Rasa tetamu kita hari ini agak istimewa yang kita siapa tadi? Yang kita panggil, kita tahu dia adalah dulu seorang penulis tetapi sekarang dia ada ceburi dalam e-book MSGA ni Kak Farah. Satu yang kita dapat daripada dia adalah kejayaan. Kita nak tahu apa kejayaan yang dia telah dibuat sehingga kan tahap nama di atas barisan yang terbaik dalam MSGA pada bulan Februari ni Kak Farah. Jadi itu sebab Kak Farah, ingat tak kita bincangkan bagaimana kita nak mendapat orang yang berjaya seperti ini? InsyaAllah Kak Di. Ya, sebab orang yang berjaya seperti ini boleh kita jadikan satu inspirasi ataupun pembukaan peluang, betul tak? Sepanjang apa yang kita bincangkan dalam The Non-Passion, kita jemput tetamu-tetamu kita yang sentiasa menunggu peluang. So jadi peluang ini kita dapat seorang penulis, Kak Farah. So jadi tepat sekali Kak Di. Ya. Kita Kak Di, kita bukan nak kita saja dua orang yang tahu Kak Di. Kita nakkan semua penonton tahu apakah strategi, apakah cara yang tetamu kita ini gunakan yang menyebabkan dia Kak Di menjadi salah seorang Kak Di yang hebat Kak Di dalam dunia platform Master Shiro Global Academy Kak Di. Kak Di, semakin hari semakin ramai penulis-penulis yang berkunjung di dalam platform Master Shiro Global Academy Kak Di. Jadi makin ramai Kak Di dengan bakat-bakat yang semakin hebat semakin hari Kak Di. Jadi Kak Di, yang Kak Farah jemput Kak Di untuk mempersilakan siapakah dia. Oh Kak Di yang announce ya. Itu sekali. Terima kasih Kak Farah. Ya, terima kasih. Tidak lain tidak bukan dia telah menerbitkan beberapa buku tetapi buku dia yang kita ambil untuk hari ini untuk The Tea Break hari ini adalah mudahnya menulis buku. Lebih kurang gitulah dia punya title. So dengan segala hormat saya mempersilakan Tuan Amir Abdul Hamid. Silakan Tuan Amir. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengar suara saya? Jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi utamanya terima kasihlah pada The Non-Passion team kerana menjemputlah saya di pagi Sabtu ni. Sebab kita tahu 27 ni sangat istimewa. Hari apa orang cakap ulang tahun Master Shiro. Oh ya, yes. Terima kasih membawa. Kita ingat kita nak surprise tadi later tetapi kalau dah mula alhamdulillah. Ya. Dan juga hari ini kalau untuk makluman semua kita punya home pun akan dilancarkan hari ini Kak Di kalau tak silap saya. Ya, betul. Betul. Kak Di pun rasa macam bertuah lah hari ini kita dapat bersama.
live untuk ni. Terima kasih Tuan Amir. Jadi macam hari ni yang saya perasan memang kita memilih bulan, orang cakap bulan pun bulan baik kan. So sama-sama kita panjatkan doa lah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Jadi saya bukan ustaz. Saya itu nak maklum awal lah sebab ada orang tanya saya soalan tu. InsyaAllah kita aminkan. Jadi untuk mulanya ni nak terus kenalkan diri ke macam mana Kak Di? Tentu sekali, tetapi telah terlanjur Tuan Amir dah kata nak kenalkan diri. Saya soalan saya dulu saya nak beritahu kepada Tuan Amir. Okay. Kita berdua ni memang tadi apa yang kata Tuan Amir kata. Kak Farah, dia ustaz dah Kak Farah. Tetapi sebenarnya bila kita membuat kenal lebih lanjut, kita dapat tahu siapa tu Tuan Amir. Maknanya dipersilakan Tuan Amir. Anggapan kita ni betul ataupun salah. Silakan. Okey, pertamanya sebab saya nampak macam laju tadi tu bukan apa, sebab saya pun biasa buat live tapi bukan dekat ni lah, dekat Facebook. Saya dekat Instagram lah, IG live sembang buku lah orang cakap. So benda tu saya nampak sejam ni sebenarnya sangat sekejap. So itulah, minta maaf lah terkacau flow pengacara, tertanya pula pengenalan diri. Sebab biasa saya ajak orang. Ini bila dia ajak ni, nervous dia lain lah Kak Di. No, that is what my experience when I got with you. Saya ada bersama Tuan Amir masa hari tu. Saya ingat lagi saya waktu 3 pelancaran yang baru dan saya orang yang kedua atau ketiga masa betul, itu. Betul. Saya pun belum bersedia seperti apa yang ada ni. Tetapi this is what we call it challenge. Yes. Challenge. Betul. Saya proses tu adalah proses ataupun assignment adalah satu challenge. It's not about plan, it's your challenge. Plan is just a plan. But when you do the process, when you do the assignment, itulah challenge. Itu tak challenge. Now we are challenging you. You are our guest. Jadi terima kasih lah, memang dia bukanlah pantang dicabar, tapi saya jenis orang cakap peluang tu memang insyaAllah saya akan grab lah. Sebab kita tahu hidup kita ni singkat kan. So peluang yang baik ni tak datang 2 kali. So saya nampak satu penghormatan lah, sebab bagi saya The Non-Passion punya sesi ni memang sebenarnya besar lah. Walaupun lagi baru daripada kami punya IG Live, tapi dia punya pencapaian tu bagi saya boleh sangat membanggakan lah. Sebab saya ada yang tanya pendapat tentang apa nama Non-Passion ni. Saya terus sebelum saya nak kenalkan diri, saya nak appreciate dulu lah pada Non-Passion ni. Satu benda yang saya sangat suka. Sebab saya perasan saya tak seorang. Buat IG Live tu saya bukan seorang. Sebab saya nampak macam Cikgu Zayu dengan Coffee Talk, Kak D and the team buat tea break dan macam-macam lagi. So benda-benda yang memeriahkan orang cakap industri buku ni, memperkenalkan produk buku ni sangat-sangat saya sukalah. So ringkaskan, untuk pengenalan diri, saya Encik Amir Abdul Hamid, nama pena Risha Hamzah dekat Facebook. Siapa yang sudi berkawan, add saya. So sebelum orang tanya, saya beritahu siap-siap lah kenapa Risha Hamzah kan. Nama penuh saya Amir bin Abdul Hamid. Risha Hamzah nama pena. Sebab nama keluarga saya, akak saya R-E-N-E-E, Rini. Abang saya R-E-S-H-A, Rishan. Sampai kat saya Amir. So macam saya nampak nama abang saya tu unik. So saya ambil Risha tu lah. Mana datang Hamzah kan. So nama Hamzah tu pula kalau ikut bila yalah kita berkawan dengan orang cakap ustaz-ustaz ni, dia bagi tahu nama Amir ni sebenarnya kena ada pasangan, Muhammad Amir atau Amir Ahmad. Tapi ustaz dia cakap tak apa, awak guna nama saya Amir Hamzah. So saya ambil Risha Hamzah. Itulah sejarah dia lah secara ringkas. So siapa Risha Hamzah ni? Saya lah orangnya. Sebab saya selalu kena dekat Facebook, thank you sis, apa sis, semua sis lah. Padahal saya lelaki. Sebab juga mungkin saya punya profil tu tak bukan muka saya. Sebab memang kalau orang cakap mana-mana penulis lah secara yang lumrah yang saya kenal, saya editor Alhamdulillah dekat Galeri Ilmu. Yang saya kenal sepanjang 10 tahun pengalaman ni memang 90% boleh kata introvert lah. Suka di sebalik tabir. So saya pun salah seorang sebenarnya. Saya ambivert kot. Tak sangat intro, tak sangat extro. Saya tengah-tengah ambivert. Ke depan boleh, ke belakang boleh. So untuk saya punya logo tu, saya decide, saya dah tak ingat berapa tahun. Tapi siapa yang ada pergi kuliah ke boleh perasan lah.
Itu logo yang orang cakap Nabi SAW pernah bagi tahu sahabat, umat dia ibarat tu dalam kotak tu. Yang terlebih tu angan-angan. Yang panjang-panjang tu susah senang dia silih berganti. So benda tu media sosial ni dia reflect diri saya lah, untuk saya sendirilah. Ingatkan walaupun panjang macam-macam benda nak buat, tapi yakinlah lepas settle satu akan datang satu-satu. Benda tu boleh klik kat picture tu, saya ada letak dia punya hadis lah. So itu kenapa saya guna gambar tu lah. Dan untuk e-book ni pula, saya nak kenalkan diri lah. So saya ni lulusan Masscom Publishing, UiTM. Lepas habis orang cakap daripada degree, saya sempatlah pengalaman jadi abang kantin dalam 2 bulan, kerja kantin. Tak ada kerja orang cakap waktu tu, tak ada kerja, kerja kantin 2 bulan. Lepas tu kerja kilang dalam 2 minggu. Sebelum tu lepas SPM saya pernah kerja kilang jugalah. Lepas tu saya dapat sambilan dekat UTHM, Tun Hussein On, pejabat penerbit. Memang aim kami pelajar publishing ni, siapa-siapa yang normal ni akan cakap nak jadi editor lah. Kelas saya 13 orang. Yang alhamdulillah sampai sekarang saya seorang lah yang masih bertahan dalam dunia buku ni. So bila masuk Galeri Ilmu 2010 sampai sekarang, alhamdulillah pengalaman saya untuk uruskan buku novel lah kalau ikutkan. Niche saya novel. So bila datang satu gelombang tahun 2000, orang cakap 16 lah. Dia Galeri Ilmu ni secara je saya nak bagi tahu, penerbit buku-buku Islamik lah. Siapa yang kenal Ustaz Muhadir, Ustaz Asma, Bondeno, Prof Kamil, tu antara naungan kami lah. Dan kami punya tagline, anda membina keluarga, kami memeriahkannya. So ada segmen mak ayah, anak-anak, ada majalah asuh. So remaja ni bahagian saya, buku puris. Tu waktu 2016 lah lebih kurang macam tu. Novel Islamik ni, dia orang cakap waktu saya masuk 2010 tu tengah famous novel Ayat-Ayat Cinta. Kalau siapa pernah tahu, yang jadi filem kat Indonesia tu. Novel Ayat Cinta tu, so kami buat versi kami lah, novel Islamik. Saya lah orang yang menguruskan editor perolehan. So bila 2016, novel Islamik dia jualan dia tak bagus. Yang naik waktu tu buku-buku indie. So kami come out dengan satu nama, buku puris. Puris ni pure lah, jernih lah. Kami nak menjernihkan buku-buku yang orang cakap so-called macam orang muda punya buku lah. So segmen waktu tu saya masuk sebagai pemasaran, bukan sebagai editor lagi. 2018 saya masuk sebagai editor perolehan. Sebab saya ni jujurnya jiwa saya jiwa komik lah. Saya minat komik. Saya minat baca komik. So saya tunggu 8 tahun untuk dapat buat komik tu. So bila dapat komik tu memang saya fulun kau-kau lah. Itulah juga benda yang sama saya buat bila saya masuk MSGA ni. Perkara pertama yang saya soal kat Master Shiro, kategori komik tak ada lagi. Boleh ke saya nak buat komik? Master cakap boleh. Nak buat jurnal baru semua boleh. Tu yang saya bersemangat dapat. Memang kalau ikut dengan MSGA dah ada 31. Sebahagian besar tu, separuh tu tak silap saya 16 kat komik. Sebab memang jiwa saya memang saya sangat komik. Kenapa kalau nak saya suka sangat komik ni? Sebab bagi saya komik ni satu benda yang tak boleh dipandang remeh lah. Sebab kebanyakan orang yang saya perasan, even dalam syarikat saya sendiri pun, ada juga yang staff orang cakap, masih nampak komik ni bahan yang tak bagus. Padahal dia tahu konten untuk komik kami ni bagus. So benda tu, mindset orang kan nampak komik ni picisan, komik ni satu benda yang tak bagus. Tapi sebenarnya itu mungkin Malaysian punya culture lah kot. Kalau kita tengok overseas, kita tahu macam contoh macam dekat US, macam dekat Japan, kita tahu komik ni ada universiti dia sendiri. So tanggungjawab kami sebagai pemain, saya salah seorang ahli pekomik. Kalau kita panggil artis ada seniman. Kalau dengan komik, kita ada pekomik, ahli komik, walaupun saya tak pandai lukis komik. So tanggungjawab kami untuk menyebarkan komik-komik bagus ni lah. Bagi saya macam kita tengok paling dekat negara jiran Indonesia lah. Last 2 years tak silap saya, komik mereka diangkat jadi movie, Gundala, siapa pernah tengok lah. So inspirasi lah untuk kami player komik Malaysia ni nak angkat ke tahap tu lah. Macam kita tengok pun, ni saya sentuh sikit lah, alang-alang dah sentuh pasal ni kan. Kita tengok box office movie tahun 2019 tak silap saya. Kita punya ada Agent Ali, Boboiboy dengan Upin Ipin. Itu memang komik lah juga sebenarnya. Tapi kita orang cakap bila dibuat dengan cara yang betul, sebab saya punya rasa lah, saya punya tanggungjawab saya rasa, mak ayah tak boleh nafikan anak-anak suka komik. So bagi saya, kami membawa satu tanggungjawab yang besar nak membawa komik-komik yang bagus dalam pasaran, dan bila dapat
medium platform Master Shiro ni bagi saya memang satu platform yang sangat betul lah. Tu alhamdulillah kalau tengok baru ni pun kita dapat satu rakan baru, ada Pami Ismail tak saya, dia pun dah buat komik. Itulah kalau sembang komik ni tak stop saya cerita ni. Saya rasa saya pas balik dekat tuan pengacara. Bismillah. Kak Farah, kita senyum. Baru Kak Farah faham. Kenapa pertama sekali orang menggelarkan Tuan Amir ni Ustaz pertama. Sebab dia dilingkungi oleh orang-orang yang mempunyai atau memperjuangkan, sentiasa membuat kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kemasyarakatan. Lepas tu ni Kak Farah dengar tentang komik pula Kak Di. Sebenarnya Kak Farah suka tengok komik dan kartun. Sebab kita apabila kita tengok versi begini, kita akan rasa lebih tenang. Message dia sama. Dia lebih baik sebenarnya. Okey Tuan Amir, Kak Farah nak tanya sangat ni. Tuan Amir ni pertama sekali adalah seorang author kan, dan juga Tuan Amir seorang editor dan sekarang editor di MSGA. Yes. Jadi cuba Tuan Amir kongsikan bersama sama ada pada kita yang ada di MSGA ataupun sahabat-sahabat di luar sana, bagaimana Tuan Amir dua bidang ni memberi manfaat bukan saja kepada Tuan Amir tetapi juga kepada MSGA. Kan sebab orang ingat kita masuk MSGA ni nak tulis buku je Tuan Amir. Yeah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah soalan manfaat kita punya MSGA ni kepada viewers kita. So saya suka meletakkan diri pertamanya editor lah. Author tu mungkin bonus lah kedua. Sebab apa? Sebab saya minat pada yang cakap bermula dengan majalah, komik apa semua bacaan ni. So memang dari zaman sekolah saya baca orang cakap banyak macam majalah lah sebenarnya. Kalau ikut pengalaman zaman sekolah dulu, saya punya antara hobi atau habit saya waktu saya sekolah menengah tu, majalah baharu komik boleh kata tumbuh macam cendawan. Macam majalah Gempak Ujang tu boleh kata dalam tahun-tahun tu boleh kata setiap tahun ada je majalah baru keluar. So saya punya hobi, saya akan dapatkan nombor 1. So dalam 10 keluaran tu ada majalah tu, majalah nombor 1. So memang itu minat saya dari dululah. Sebab apa saya sentuh pasal minat dulu, sebab saya nak bawa kita punya pendengar ni, sebab kita punya aim lah kot. Apa istilah dia, love what you do what you love. So benda yang Cikgu Zayu selalu pesan kat saya, benda niat, minat, bakat ni, 3 benda ni, niat, minat, bakat, kalau seiring insya-Allah benda tu memang boleh pergi jauh lah. Dan rezeki saya lah, alhamdulillah. Saya dapat macam saya beritahu tadi, saya daripada 30 orang, saya masih lagi bertahan dalam ni. Even saya pun kadang-kadang up status, baca komik dapat gaji. Baca buku dapat duit. Macam orang lain cari masa nak baca buku, tapi saya kerja saja dapat buat apa saya minat. So pertama sekali alhamdulillah lah benda tu. Jadi benda tu pula kita tengok dengan MSGA ni, dia bertukar orang cakap medium je, daripada buku fizikal pada orang cakap e-book, daripada gadget. Sebab antara benda yang mungkin kita tak boleh nafi lah. Kami pernah satu pesta buku. Kami setiap pesta buku ni akan ada tema lah. Satu pesta buku kami tu satu punya tagline yang bos letak, back to books. Waktu tu WhatsApp dah mula masuk pasaran lah. WhatsApp punya aplikasi ni kan. So bos saya tanya dah pada saya, salah seorang bos tanya, apa pendapat awak tentang gadget ni? Adakah dia mematikan pembacaan? Waktu tu saya ada pendirian dan masih lagi saya pegang pendirian tu sampai sekarang. Bagi saya, gadget ni dia sebenarnya bukan mematikan pembacaan, tapi dia lagi menggalakkan pembacaan. Sebab apa? Apa perkara pertama yang kita buat untuk orang sekarang ni? Pertama antara lain, dia akan pegang dia punya handphone, dia check notification. Itu bacalah. Itu bacalah. Even kalau kita macam contoh pergi surau masjid apa semua pun, dalam tu ada Quran, ada macam-macam kan. Even lepas sembahyang, lepas dah habis wirid apa semua pun, akan ada pakcik-pakcik yang di tangan mereka pegang WhatsApp, pegang telefon. Apa benda dia baca, apa semua tu, macam maknanya orang tua pun tak renggang dengan benda tu. Dia dah jadi satu keperluan. So bagi saya, gadget ni sebenarnya lagi menggalakkan pembacaan lah. Jadi bila ada platform MSGA ni, saya fikir kenapa kita tak ambil peluang,
kita sebarkan buku kita dalam platform ni lah. Itu pertamalah. Itu antara alasan kenapa saya join MSGA, sebab saya nampak ruang dan peluang untuk sebarkan e-book tu mudah. So bila saya cakap author tu nombor 1, editor nombor 2, sebab saya sebenarnya jujurnya buku fizikal saya ada satu je, Kak Farah dengan Kak Di. Ada satu je. Pun dah tak ada cetak dah, tahun 2012. Tajuk dia E-Sayo. titik 3, lepas tu Sayo. Novel awal remaja. Novel awal remaja. Novel budak-budak lah saya nak cakap. Novel budak sekolah rendah. E-Sayo. Kenapa saya buat benda ni? Jadi penulisan ni sebenarnya saya suka bawa pada penulis saya cakap, tulis apa yang dekat dengan diri kita. So, penghasilan buku ni bertitik tolak sebab saya editor. Saya edit buku orang. So sebelum orang tanya, mana buku editor? Edit pandai, buku mana? So saya rasa tanggungjawab, tak boleh jadi ni. Sebelum orang tanya saya kena buat. 2010 masuk, 2012 saya keluar buku. Tapi itu pula, itu yang saya buat dengan MSGA sekarang. Kalau nak kata rahsia 30 e-book yang saya tulis, cara mudah buat e-book tu, dia punya kata-kata yang ringkas tu, rahsia 30 e-book dalam 2 bulan. Saya dah bermula tahun 2012 tu sebenarnya. Apa dia? JV. Saya joint venture, saya kolaborasi dengan kawan saya. Saya editor, kawan saya tu Azlan Ismail, saya petik nama dia. Dia wartawan. Dalam galeri dia wartawan, saya editor. Saya ajak Lan. Ni rakan sebaya lah, rakan satu ITM jugalah. Saya publishing, dia ambil wartawan ni panggil jurnalis. Dia ambil jurnalis. So kami rezeki satu tempat kerja, saya cakap dia, Lan, kita buat buku lah. Tak boleh jadi ni. Kan nanti orang tanya asyik buat bengkel tapi tak ada buku, tak sedap juga. Itu saya lah. So dia setuju, kami buat. So E-Sayo ni pasal apa yang saya cakap rapat dengan saya. Saya punya isteri lah, kalau dia tengok ni tak pernah tengok. Pasal dia sebenarnya. Jenis waktu tu dia tak makan sayur lah. Dia tak makan sayur, saya bayangkan, yalah, sebab kita tahu orang dewasa pun ramai tak makan sayur sekarang ni kan. So saya bayangkan kalau dia ni budak-budak macam mana nak galakkan dia makan sayur. So saya buatlah plot cerita, tulis sinopsis, rancang dengan Lan. Saya cakap, okay Lan, buku ni ada 10 bab, kau 5, aku 5. Saya tulis bab pertama, Lan tulis bab kedua. Ini dah rancang apa semualah. Dah tulis siapa tulis siapa kan. So dia punya syarat antaranya saya buat tu, budak tu nama Ira, memang nama isteri saya pun. So budak ni dia nak masuk asrama. Dia nak masuk asrama. Lepas tu mak dia cakap, okey boleh nak masuk asrama, tapi Ira kena makan sayur. So bermulalah challenge dia nak makan sayur tu macam mana. 2012. Ulang cetak 2016 tak silap saya, dah habis kot, dah tak ada lagi. Siapa yang jumpa buku tu rezekilah. Alhamdulillah 3 kali cetak lah, dah masuk library. Tak silap saya Singapore punya library pun ada masuk tu. Kalau type E-Sayo Risha Hamzah, insya-Allah keluar. Tu satu je buku fizikal saja. So bila saya masuk MSGA ni, saya nampak membuat e-book ni lagi mudah daripada buat buku fizikal. Sebab kita tak perlu banyak saringan apa semua. Itu proses penghasilan lah. Jadi bila dekat MSGA ni yang saya perasan, kita selalu didendangkan dengan sama ada nak jadi penulis atau penjual. So 2 pilihan ni. Tapi kita yang bijak ni kita ambil dua-dua lah. Tulis pun senang, jual pun senang. Sebab sebelum ni yang saya nampak e-book ni, saya tak tahu nak jual kat mana. Dengan security code semua saya tak tahu, macam nanti kalau dia forward saya punya e-book ni macam mana kan, copyright macam mana kan. Tapi sistem ni bagi saya setakat yang saya nampak dia yang lengkap lah setakat ni. Dan memang bila masuk dengan komuniti yang sangat positif, dengan Kak Farah, Kak Di yang tak pernah terfikir saya akan kenal kan, orang Singapura, Dr. Abarton UK, 15 negara dah cover. So macam dengan, yalah, kalau kita nak sentuh siapa yang pergi webinar tu dengan kos yang sangat-sangat berpatutan, ni kalau home dah buka ni boleh direct pergi pula kan, jumpa terus siapa yang ada kat situ, boleh explain. Memang saya rasa memang dengan keadaan pandemik yang menguji semua orang, mencari-cari orang cakap ruang dan peluang nak menjadi usahawan, ini salah satulah saya cakap usahawan e-book yang memang boleh kata waktu kita buat ni pun, hari ni pun sebenarnya ada member kita, kawan-kawan kita buat bengkel video, bengkel tulis e-book. Memang meriah, sangat meriah. Bila join Telegram pun dah cukup lah tengok kat situ. Dengan notification masuk, belia tanya, congratulations, your e-book apa semua. So, benda ni bila kita dapat satu komuniti yang sangat positif ni, kita sendiri akan rasa macam, tak boleh jadi ni, aku dah join ni, kena upgrade ni. Daripada free, corporate, franchise apa semua tu. Macam, bagi saya satu je lah. Bila join MSGA ni, ikutlah apa template yang dah ada. Jangan masuk ni,
buat diam. Diam tak jadi apa. Saya punya metafora, Kak Farah saya boleh bagi. Ibarat masuk MJA ni macam bateri handphone lah. Dia kena cari charger yang betul. Alhamdulillah MJA ni bagi saya charger yang betul. Tapi jangan lupa tekan switch. Sebab kadang dah charge pun tak tekan switch, tak jadi apa. So switch tu maknanya kita. Kita kena sedia macam saya cakap tadi. Untuk saya nak buat sendiri mungkin lambat. Tapi bila ada offer macam The Non-Patient ajak, Dr. Intan ajak, MS cakap suruh bagi webinar. So far Alhamdulillah saya memang tak pernah tolak lah. Saya ambil challenge tu untuk buat dan memang kalau nak kata apa yang manfaat kita punya viewers boleh dapat. Ini saya punya sendirilah. Saya boleh kongsi. Alhamdulillah 2 bulan saya join memang balik modal. Bulan 3 ke 4 memang musim tuai hasil lah orang cakap kan. Memang benda ni memang saya sangat bersyukur lah dapat diperkenalkan dengan MSGA dan itulah saya cakap macam cara saya nak balas, saya create IG Live. Saya create IG Live sebab benda tu memang makanan saya lah. Sebelum saya buat dengan MSGA, saya dah 80 jam saya buat dengan buku Puri. Saya punya sendirilah dengan company lah. So benda tu saya dah biasa buat. So dengan ini saya nak buat buku fizikal dengan e-book. Macam Kak Farah pun tak ada lagi. Mungkin lepas ni saya nak ajak Kak Farah ke apa. Jadi macam tu lah. Saya nak 1,000 orang dalam kita punya community ni, semua orang berani bercakap dengan dia punya karya dia. Sebab saya percaya karya tu dah bagus. Tapi sangat bagus kalau semua orang tahu kewujudan karya kita. So saya cakap ayat awal saya tadi, saya sangat suka bila tim The Non-Patient ni buat coffee talk, teh. Lepas ni nak buat sky juice session ke apa, tak kisahlah. Yang penting buat lagi banyak lagi bagus. Itulah menjawablah kot soalan. Lah bagi ruang jauh ni. Tuan Amir. Farah terfikir tahu selalunya kalau orang tulis buku sebelum dia orang lancarkan pada market, dia orang buat pre-launching. Betul. Jadi mungkin satu masa nanti kita kan, so maksudnya di samping buku dia dikeluarkan dalam Telegram kan, yang mengatakan bahawa buku dia dah keluar, kita semua nampak kan. Tapi kita nak bagi macam satu macam hadiah lah kan kepada penulis-penulis dia. Maksudnya setelah dia berjuang bertungkus rumus nak menghasilkan buku dia ni, okey, so keluar dia kan. Dia bercerita sendiri tentang buku dia, apa yang dia buat kan. Kalau kita makin gali Kak Di, keluar macam-macam Kak Di. Pengalaman dia banyak kan, yang boleh membantu sahabat-sahabat dekat luar. Tapi Kak Farah macam tertarik dengan apa yang Tuan Amir sebutkan tadi. Buku Tuan Amir kata sekarang dah 31. Betul. Kan? Tapi maksudnya cara Tuan Amir memperbanyakkan tulisan Tuan Amir itu bukan kita kata sole proprietorship saja ni. Bukan. Ni dah masuk Sdn Bhd, dah masuk macam-macam affiliation kan. Jadi maksudnya memperkembangkan, meramaikan. Mungkin ada orang tu dia ada buku tapi dia mungkin tak ada masa kan, untuk keluarkan buku dia, ataupun dia ada lain-lain sebab-sebab dia. Jadi ni adalah salah satu cara yang baik Kak Farah rasa untuk siapa-siapa yang menonton di sini. Betul. Kan, kadang-kadang tahu itu ada idea, ada bahan, ada buku kadang-kadang. Kan, tapi belum bersedia lagi untuk masuk cara sendiri lah, insyaAllah kan. Yang penonton kita patut ambil daripada Tuan Amir. Kan, maksudnya strategi melihat ke bahawa nak menghasilkan sesuatu dia jangan seorang-seorang. Betul. Kan, bila banyak dia jadi meriah dan membawa lebih barakah insyaAllah. Yes. Kak Di, apa pula Kak Di? Kak Di mesti nak korek cerita lain pula ni Kak Di. Memang banyak nak dikorekkan daripada Tuan Amir ni tapi telah dikata orang diluahkan dengan begitu lagi. Itu orang yang berilmu Kak Farah. Dia akan terus sebab setiap satu soalan tu boleh mengaitkan semua. Tetapi bila kita bertanya 10 soalan dia akan jawab satu. Baik, okey, proceed. Itu namanya orang yang berilmu. So jadi Tuan Amir, bila saya dapati pertama kali in fact saya memang rasa kagum bila you interview saya di IG waktu tu kerana
saya dulu pun punya perasaan seperti macam Tuan Amir. Saya pun nak bercerita, saya nak terangkan apa tu semua. Jadi bila satu buku kita macam Cik Amir dah keluar satu buku fizikal. Saya pun suka menulis sebenarnya daripada zaman sekolah lagi. Saya buat cerpen, saya buat apa, tapi saya pendamkan kerana dulu kita tak ada gadget ini kan dulu. Sebenarnya saya ni baby boomer jugalah kata orang kan. Jadi bila saya kata mana buku dia, jadi sama juga peluang yang ada pada Master Shiro Global Academy ni membuka satu langkah untuk kita. Langkah untuk kita yang dulu ni nak menulis. Nak menulis dan kita nak orang membaca bukan inspirasi daripada kita tetapi adalah satu perjalanan hidup. So I admire all the books yang ada kat dalam website kita tu, Tuan Amir. Jadi Tuan Amir kalau cakap pasal you seorang penulis, seorang buku you pun satu, you are editors. Okay, bagaimana dengan kepada bloggers ni? Kenapa perlu untuk kita beralih daripada bloggers ni kepada penulisan e-book ni? Sebab saya dulu ada blogger, saya pernah tengok saya punya sampai 50,000 followers or something like that masa dulu. Tetapi dia begitu mendatar mendatar. Betul mendatar. So what do you think about that? Okay, Alhamdulillah. So kalau ikutkan saya pun dulu pernah ada, masih lagi lah ada blog, dan orang cakap kalau zaman Friendster, kalau ingat Friendster pun dulu ada blog dia jugalah. Dan saya ada juga blogspot saya dah tak aktif lah sekarang ni. Tinggal lagi dia balik kepada kita punya niat lah, orang cakap sama ada kita punya penulisan untuk diri sendiri atau untuk dikongsi. Itu utamalah, sebab bagi saya apa-apa yang baik ini sebenarnya lebih baik dikongsi lah. Lebih baik dikongsi daripada untuk diri sendiri, sebab kita biasa dengar satu ayat orang cakap penulis pasti mati, penulisan akan hidup sampai bila-bila. Dan daripada penulisan percuma di kita punya blog yang mungkin kita open public, kalau private tu tak boleh buat apalah, dia mati pun habislah gitu, orang cakap penulisan dia tak ada siapa tahu, hanya Tuhan dan malaikat kiri kanan tahu, orang cakap kan. So tapi kalau penulisan dia open dan dia memang niat nak sampaikan lagi luas, sebab kita kena faham bila sebut e-book ni, betul kita punya MSDA ni kita ada admin dengan MyBook dan kita boleh buat free e-book, kita boleh bagi percuma. Tapi satu benda yang bagi saya semua orang setuju, bila benda tu berbayar dia akan lebih dihargai. So bila sebut e-book ni, benda tu pula dengan harga $2 paling murah kat MSDA ni, bila kita bayar kita punya hasil karya tu, orang beli karya kita, orang tu akan lagi appreciate baca daripada dia sekadar scroll kat blog kita macam angin lalu lah, baca tak kisahlah. Tapi bila e-book ni kita dah berbayar, dia jadi satu benda yang ini aku bayar ni, aku kena baca betul-betul ni. So pertamanya saya nak sentuh bab niat lah tadi. Kalau betul penulisan ni memang bagus, baik, tak langgar syarat, tak langgar undang-undang, so buatlah bentuk e-book. Sebab benda ni kita tak tahu siapa yang perlukan penulisan kita ni. Lagi-lagi golongan profesional memang kita tahulah, geng-geng academician ni, student dia sangat dahagakan benda tu. So buat dalam bentuk official e-book yang kita dah boleh sediakan. Macam kita tengok pun top 5 sekarang ni pun salah yang ada tu antaranya lecturer, doktor, profesor menulis buku-buku akademik dia. So dalam bentuk e-book. Itu pertamalah. Yang keduanya, macam tadilah saya suka sentuh balik pada Kak Farah tadi. Bila sebut kita nak memulakan tapi kita rasa macam susah sangat e-book pertama. Saya suka ambil konsep orang cakap berjemaah lebih baik, two heads better than one. Konsep teamwork tu. Sebab saya tak suka benda yang nafsi-nafsi. Bagi saya nafsi ni bukan kat sini. Itu nanti dah mati. Hidup ni memang kita perlukan satu sama lain. Macam saya perlukan Kak Farah, Kak Di. Nak orang cakap marketkan lagi saya siapa, buku saya apa. Sebab marketing ni orang cakap memang siapa-siapa yang belajar dia akan antaranya yang disebut-sebut nampak, kenal, suka, percaya. Itulah kan. Orang nak kasi kita nampak kewujudan kita, siapa kita. Lepas tu dia suka pada produk kita, barulah percaya tu. Trust, transaction akan berlaku lah. Membeli dengan harga $2 yang bagi kita murah je, RM2 $2 ni RM8. Tapi kalau dia tak trust kita, tak kenal kita, tak percaya, tak suka kita, tak berlaku pun. So itulah proses hari-hari yang kita kena ulang. Bila dapat peluang macam ni, kita kena buat. Dan macam yang saya pegang tadi, kita nak buat seorang mungkin lambat. 30 tu yang boleh saya cakap yang betul-betul saya punya sendiri dalam 6-7 kot. Dan yang betul pure saya buat dari kulit ke kulit,
cara mudah buat e-book. Tu yang saya pulun kau-kau. Memang dalam tu pun saya ada promote 30 e-book yang lain. Memang saya promote kau-kau lah sebab saya sangat percaya dengan saya punya produk. Walaupun orang cakap dah banyak penulisan e-book berkenaan cara e-book guna Canva, guna itu, guna ni. Tapi saya percaya dengan saya punya produk bukan apa sebab itu pengalaman saya. Saya dah memang menghasilkan 30 e-book tu melalui cara yang saya kongsi dalam buku e-book saya itulah. So balik pada soalan Kak Adi tadi tu, kenapa blog tu boleh ditukar jadi e-book, bagi saya memang satu benda yang rugilah kalau kita just static yang kita dah tulis mungkin dari zaman remaja, sekarang masih boleh archive lagi, boleh cari lagi. So benda-benda tu kena yakin dan percayalah, pasti ada manfaat untuk orang lain. Selagi benda tu relevan, kita upgrade lah dia punya, mungkin yang mana-mana dah outdated tu kita update lah, kita edit lah. Tapi saya sangat merayu lah kalau boleh siapa yang tak masuk lagi buat e-book tu, convert korang punya penulisan, kalian punya penulisan tu dalam bentuk e-book. Sebab kita tahu target market macam-macam. Kita punya audience pembaca kita ni macam-macam. Ada yang student, ada yang kita berkongsi kisah hidup. Sebab benda-benda ni dia bila kita kongsi, selagi dia benda tu baik, insya-Allah itu adalah saham kita lah. Kita yakin dan percayalah saham akhirat kita. Sebab kalaulah orang cakap kita nak sentuh alim ulama kan, dia tak menulis kitab-kitab. Adakah kita kenal dia orang tu siapa? Dan saya sebenarnya bila saya masuk Mescom Publishing ni pun sebenarnya asalnya saya masuk Mescom sebab saya nak jadi cameraman. Saya bukan nak jadi penulis pun. Saya bukan nak jadi editor pun. Saya nak jadi cameraman. Orang cakap macam National Geographic punya cameraman, pergi satu tempat, pulau, rakamlah semut hidup sampai mati, contohlah. Itu saya punya niat asal, cita-cita saya. Tapi bila saya masuk Mescom, saya dapat tahu ada subjek publishing, yang mana ustaz-ustaz dah mulalah bagi nasihat kat saya. Mescom ni kos yang sangat-sangat mencabarlah. Sebab kalau journalism, dia akan ada gatekeeper. Lain disampaikan, dia punya tajuk tu sangat-sangat clickbait, macam boleh sampaikan salah faham. Dengan PR macam-macam, advertising, promote apa semua. Tapi yang paling selamat dia cakap publishing. Sebab apa? Al-Quran tu apa? Al-Quran tu buku lah, kitab Allah kan. So saya pegang benda tu, kitab-kitab orang alim ulama ni. So saya nampak publishing is the right track lah untuk saya lah. Saya tak cakap yang lain tu salah, tapi untuk yang sesuai dengan saya nampak publishing. So bila saya dah 10 tahun buku fizikal, nampak pula buku e-book ni, saya nampak peluang tu lagi cerah, lagi luas, lagi boleh menyebar luaskan perkongsian komik, buku, orang cakap buku seram, buku novel yang saya urus terbit tu lagi banyak. Dan bagi saya memang sangat rugilah kalau dah ada platform, kita pun mampu, dah ada orang ajak, kita dah tahu, tinggal lagi masing-masing lah. Action tu atas tuan puan nak masuk atau tak. Sebab bagi saya, Kak Adi, Kak Farah, kita dah buka pintu. This is the door. This is the way. Jalan tu kita tak boleh buat apa atas masing-masing. Tapi bagi saya, kami ni, kita sangat menggalakkan penulisan yang bagus tu, kongsilah dalam bentuk e-book, sama ada my e-book ke free e-book ke terpulang. Tapi buat dulu. Sebab bila dah start buat, dia akan ada rasa macam seronok juga berkongsi ni. Dia bukan nak orang cakap mengangkat diri sendiri, tapi rasa ilmu kita tu lagi banyak manfaat bila orang lain dapat amal, dapat praktik. So bagi saya memang kena buatlah Kak Adi. Memang kena buatlah daripada blog tu untuk jadi e-book, dan kita boleh ajarlah cara dia macam mana. Itu detail lain lah, sesi lain lah kita cerita. Okey Kak Adi. Jadi kalau kita tengok perbincangan kita setakat ni, orang yang ada idea, yes, kalau dia tak cari platform yang tepat pun, maksudnya dia tak boleh capitalize dengan ilmu yang dia ada. Betul. Dan maksudnya Kak Farah ada ramai kawan juga yang dia menulis kat FB, blogs pun ada, tapi bila kita bercerita tentang e-book belum sampai lagi. Dan sebab dia merasakan bahawa mungkin belum berkenalan lagi. Dan sebab kalau kita tengok kan, selagi dia tak kenal, maka tak rasa lagi rasa sayang tu. Kan? Jadi Kak Farah melihatkan bahawa sebenarnya ramai orang yang tak tahu menulis, tapi nak sangat menulis. Kan? Tapi ramai yang menulis, tetapi dia kena cari apa platform yang terbaik untuk dia sharekan dia punya penulisan. Jadi Kak Farah tengok daripada apa yang Tuan Amir bincangkan dengan kita tadi, Tuan Amir ni banyak konsep Kak Di.
Kak Farah tulis semua ni dengan apa nama, penulis mesti mati, penulisan akan kekal. Lepas tu apa? Ibarat bateri handphone, kalau ada charger. Yes, Banyak sangat buku baca tu. Satu lagi Kak Farah, satu lagi yang saya tulis kat sini. Satu line Kak Farah. What you do, what you like, you love. Tu buat apa yang awak minat. Ini yang kita minat, ini yang kita suka. Tapi kita suka bukan kerana kita nak suka-suka. Betul tak? Dan banyak orang ingat setiap satu perubahan yang kita buat, mereka akan anggap dia buat ni pula, dia buat ni pula. Tetapi sebenarnya kita peka kepada circle of our people who are move forward. We are the circle of people who are looking for opportunity. Jadi bagi mereka yang tak faham, mungkin dia kata sekejap ni sekejap tu. Dulu orang kata sekejap tu sekejap ni. Tapi sekejap tu sekejap ni membina sama ada diri ataupun pergaulan untuk keseluruhan orang. Kak Farah, bila tadi Kak Farah tulis banyak-banyak note tu, bolehlah jadi assistant. InsyaAllah Kak Di. Kak Di, yang Kak Farah tengok Kak Di, satu perkara yang kita kena ingat, Nabi pesan pada kita, sampaikan walaupun satu ayat. Tepat. Kan benda ni sebenarnya Nabi cakap simple aja. Betul. Kan? Tetapi kalau kita berfikir kan, dulu kita selalu cakap, kalau kalau paling tak suka tu dengan hati. Kalau boleh dengan kekuasaan tu, kita duk ingat tangan kita je nak bergerak ni. Kan? Nak pukul orang ke, nak tembeling ke kan. Jadi Kak Farah merasakan bahawa mungkin kita renung sekejap. Kan Allah bagi kita sesuatu resources sebenarnya yang sangat hebat, iaitu minda kita. Setuju. Kak Farah tengok ramai sangat orang minda dia hebat. Tapi Allah bagi, ada orang minda dia minda masakan. Ada orang minda dia minda skill. Kan ada orang minda dia minda dari segi ilmu-ilmu akademik. Betul. Kan. Jadi Kak Farah rasa tenung sekejap, fikir bagaimana kita nak applykan hadis ni. Kan sampaikanlah ayat kan, walaupun sedikit tu macam mana kita nak buat kan, dan dengan cara yang lebih berkesan. Kan mungkin kita dah buat bercakap lama, dah pesan lama dalam FB, mungkin tak jadi sangat. Kan bercakap dalam blog kan, mungkin orang bercakap Farah one time, macam mana aku nak buka blog ni, macam mana nak cari kat blog ni. Rasa kalau macam blog tu mesti orang pandai je yang bercakap. Kan mesti orang jenis orang kritis kan, pandai memberi komentar kan. Tapi Kak Farah rasa pada kawan-kawan yang belum mencuba, cuba dulu. Betul. Kan sebab sebenarnya kita cuba sampaikan walaupun sepotong ayat. Kan apa yang ada dalam minda kita supaya benda ni nanti insya-Allah jadi amal kita, dapat bantu kita pula insya-Allah. Amin. Tuan Amir. Yes. Kak Di, banyak Kak Di. Dia ni satu lagi Kak Di yang penonton perlu tahu Kak Di. Top sales ebook Februari 2021 Kak Di. Amin. Ada masa lagi ni. Ramai yang menonton ni nak tanya Tuan Amin, macam mana Tuan Amin jual? Kak Farah, sebelum anda meneruskan, masa kita sebenarnya dah tiba sedekatnya kan. Tapi ada dua soalan yang kita nak kemukakan ni. Agak-agak berapa minit kita nak bagi dengan Tuan Amin? 5 minit tu saya cakap sejam tu sekejap. Kak Di, kita minta Tuan Amir bagi sikit, lepas tu siapa nak lagi kena contact lah Tuan Amir. Betul. Bagi perisa Tuan Amir. Jadi Tuan Amir. Apa yang nak ditanya oleh Kak Farah? Tak, Kak Farah bila Kak Farah tengok top sales. Sebab Kak Farah ramai tu yang jumpa Kak Farah. Cakap dah masuk daripada bulan sekian. Tapi tak ada keluar juga. Kan Kak Farah ingat lah tadi Tuan Amir cakap tentang Swiss semua tu. Kan? Maksudnya kalau nak menari pun kena dua orang. Menari seorang-seorang tak ada keseronokan dia. Jadi ramai yang nak tahu sikit daripada Tuan Amir apa rahsia pemasaran Tuan Amir dan rahsia dia. Saya cuba ringkaskanlah sebab masa sangat mencemburui ayat klise . So terima kasih Kak Farah Kak Di. So dia bila saya masuk MJA ni, apa-apa pun bagi saya kita dalam hidup kena ada set lah. Set timeline apa kita nak buat. So
benda yang saya set, pertama memang saya set untuk dapat balik lah. Yang saya invest tu berapa lama. Alhamdulillah 2 bulan balik dapat. Dan aim saya yang pertama waktu saya masuk MJA, saya tengok senarai nama sebelah kiri siapa yang dah buka bookstore, akan keluar kita punya penulis, genre apa semua tu, ada BM, BI. So saya BM lah sebab saya punya ni kat situ, kepakaran saya BM bahasa Melayu. So saya tengok, oh paling banyak 40. Okay, saya nak jadi top 3 saya cakap. So 40, 30 saya dapat nombor 3. Alhamdulillah bawah Prof Rahim. Itu dah dapat. So dah dapat yang pertama, dapat top 3, dah dapat balik modal. So target saya seterusnya saya nak buat bengkel. Alhamdulillah dapat juga. Bila apa yang saya buat, macam mana nak buat bengkel tu, siapa-siapa ajak, Master Hero ke, adalah sebelum ni saya tak ingat trainer mana ajak untuk bagi talk, saya expose diri saja sebab saya dah biasa buat untuk offline. So bila online ni benda baru, saya tak kisahlah cakap seorang-seorang depan, macam sekarang ni bercakap seorang-seorang depan gadget sebab benda dah pernah buat. So saya expose, saya ambil peluang, saya buat. Dan Alhamdulillah yang nampak antaranya macam Dr. Intan ajak, Coach Am punya team semua ni, saya dah dapat. So untuk bulan 2 pula, saya masuk bulan 10. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2. Ni masuk bulan ke-5 lah. 28 ni kira 28 ni genap lah saya punya 5 bulan. 5 bulan dengan MLGA. Esok insyaAllah. So bila saya punya target untuk bulan 2 ni pula, saya target nak dapat nombor 1. So Alhamdulillah semakin menghampirilah, walaupun tengok saingan makin sengit. Nama saya pula yang daripada apa nombor 1 jadi nombor 5 ada tu. Tapi yang best seller masih lagi saya. So saya suka kongsikan, sebenarnya saya tak menjual pun. Saya tak menjual. Ini bagi saya bukan pelik. Tak menjual tapi nombor 1. Sebab apa? Itu saya cakap, bila kita niat betul, insya-Allah Allah buka jalan. Yang bila kita pun kita ikut template yang MSD bagi, kita nak tak nak, suka tak suka, kita ajak orang pun tahu-tahu dapat income, wallet kita naik. So saya nampak saya punya wallet banyak, alhamdulillah kan. Adalah. So saya ini antara tip Coach Am jugalah, apa dia cakap, setiap hari dekat Facebook dapat notification dia akan wish birthday. Saya tambah sikit sebab waktu tu yang antara kami bincang macam mana sponsorin lah antara best seller kita juga, dia buat, dia follow up dengan dia punya apa nama email apa semua, dia punya database kan. So saya buat, saya wish dan saya hadiahkan ebook. Itu antara saya punya habit lah. Sebab saya suka kongsikan konsep the power of giving. Benda tu ibarat orang cakap, kalau kita punya ni, saya ada depan ni apa benda ni, saya punya kotak pensel kot. Nak masuk barang mungkin tak boleh, nak masuk yang baru tak boleh. So saya kena keluarkan untuk dapat masuk barang baru. So saya fikir untuk dapat saya kena bagi. Tu konsep tu saya pegang. So bila saya bagi, saya nampak contoh macam sesi pagi ni lah. Saya tak terfikir pun akan jadi salah seorang tetamu sebab saya nampak, ini mekanik wang semua padu-padu ni. Saya ni 10 tahun jagung je dalam editor, bukanlah siapa-siapa. BM lah tu bukan English apa semua. Bagi saya dalam meja ni banyak lagi orang hebat, doktor, profesor yang wow. Datin pun ada macam, uish, hebat-hebat ni. Tiba saya perasan konsep power of giving tu, dia bagi saya sumber yang macam-macam. Saya dapat JV dengan Dr. Intan, saya dapat macam-macam lah job yang saya tak pernah terfikir untuk editing. Sebelum ni saya tak aktif. So bila saya memberi tu, alhamdulillah, ini bagi saya bergantung kepada kita punya kapasiti jugalah. Kalau kita rasa memang berbaloi buat tu, teruskanlah sebab ini cara saya lah. Bagi saya memberi tu, saya target nak dapat best seller nombor bulan Februari lah, sebab saya cakap bulan 2 ni bulan paling sikit, 28 hari. Esok dah habis dah. Kalau bulan lain 30, 31, banyak pula saya nak kena invest kan. So bagi saya apa saya buat tu marketing saya. Itu sebenarnya. Saya tak menjual pun. Mungkin siapa yang dengar ni agak kecewa lah sampai, ya ke tak untung lah, maknanya dapat apa ya tak ambil. Ini bagi saya yakin. Sebab kita punya yakin akidah apa sebenarnya. Sebab percayalah tuan-tuan, puan-puan, bila kita bagi ni, antara yang saya sangat berhajat, doa-doa. Sebab saya bila saya wish apa birthday orang, saya cakap anak tak, saya hadiahkan ibu. Orang tu doakan saya balik. Bagi saya doa tu satu benda yang sangat miracle lah. Ayat-ayat Kak Farah miracle lah. Ayat apa doa tu bagi saya sangat powerful lah. Sebab kita berpegang pada tu, sebab kita ambil contoh macam doa seorang ibu lah. Sebab saya sangat yakin dan percaya, antara lain saya ada kat tahap saya sekarang ni sebab doa mak saya lah, ibu saya lah. Sebab ibu saya umur 70, minta doa semua. Puan Rosminah nama dia. Dan dia punya doa, dia cakap, dia minta, kalau asyik call dia akan cakap, ibu doakan Nabil dapat jumpa orang baik-baik. So saya nampak,
MSGA ni antara kumpulan yang baik lah. So saya nampak apa yang saya cakap ni dah terlebih 2 minit. Minta maaf tersalah silap apa detail, saya sangat terbuka untuk di PM kat Facebook atau kat mana-manalah kontak yang boleh diberi lepas ni. So tadi tu saya ada cakap dekat saya punya Kak Farah dengan Kak D, saya ni pun saya insya-Allah lah saya nak apa cakap practice what you preach kan. Saya nak hadiahkan jugalah 20 e-book kepada siapa-siapa yang bertuah. Tu saya serahkan dekat ni lah, dekat Kak D, Kak Farah macam mana nak handle tu. Saya nak hadiahkan 20 e-book. Okay, thank you. Itu dulu insya-Allah. Kak D, Kak Farah catat semua ni Kak D. Tapi 2 perkara penting yang Kak Farah nak highlight di sini. Sebab kadang-kadang ni kepada sesiapa yang rasa dia tidak dapat lagi buku dia dibeli dengan secara banyak. Kan? Pertama Kak Farah tengok Tuan Amir ni dia satu kekuatan yang dia ada goal setting Kak D. Setiap apa yang dia nak, dia ada goal setting, lepas tu dia yakin. Ada juga orang yang letak goal, boleh ke ni, boleh ke, dapat ke kan. Jadi kita kena pertama sekali dia ada goal setting dia nak buku dia tertulis, dia nak buat bengkel, dia set kali nak jadi top sales, set. Kan? Jadi kita kena letak benda tu sebagai sesuatu yang akan membawa kita ke depan. Yang kedua Kak D, the power of giving Kak D. Jadi Kak Farah rasa untuk siapa-siapa yang ada, dia bersama kita di samping tips-tips lain sebenarnya kalau sesiapa yang letak note tadi dan ambil note dengan apa yang Tuan Amir cakap tadi, tapi 2 perkara penting yang Kak Farah nampak, mari kita cuba amalkan, letak goal setting, letak apa hajat kita, ni niat ni, goal setting adalah niat. Kan? Jadi innamal a'malu binniyat, berbalik semula kepada apa Nabi pesan di kita, maksudnya kita letakkan niat sebelum kita buat sesuatu amal. Dan seterusnya Kak D, Kak Farah lepaskan kepada Kak D, Kak D. Sebab dia nak bagi hadiah Kak D hari ni Kak D. Bismillah. Tak dengar Kak D. Kak D unmute Kak D. Belum dengar suara Kak D. Okay. Thank you. Okay, sentiasa yang berada pada kita adalah Coach Amran, Profesor Maya, Anak Alias dan Kak D kata Kak D cakap dengan mereka, teruskan bersama kami di Farah The Non-Passion Creative akan ada satu cetusan gempar. Cetusan tu telah di-announcekan oleh Tuan Amir. 20 buku kita akan diberi oleh Tuan Amir sendiri, iaitu kami akan lihat kepada sesiapa yang memberi komen di sini, ataupun kita akan pilih dengan cara tak nak terperinci lah Tuan Amir, jangan terperinci. Tak apa, saya serah. Nak bagi jangan terperinci Tuan Amir. Saya serah dekat Kak D. Yes, jadi mereka sangat baik, kata Profesor Ana Alias, Tuan Amir, kita boleh belajar banyak dengan Tuan Amir, insya-Allah. Kerana kita sudah berhubung dengan Tuan Amir, insya-Allah akan kita lanjutkan. Tetapi Kak Farah, note-note yang Kak Farah bagi, saya nak kacau Tuan Amir ni. Saya nak kacau, saya tak sedap kau tak kacau. You tulis Kak Farah, I tak payah tulis, I pakai mata. I pakai mata dia punya, you cakap pasal dia punya ni, dia nak jadi seorang, bagaimana susunan itu, mind mapping Kak Farah. Yes, mind mapping Kak Farah. Okey. Betul. Tetapi itu semua menulis kan. Tetapi bila saya berbual dengan Tuan Amir dan saya lihat dengan spotlight ni, dia punya energi berpeluh, dia masuk kat botol dia minum air, dia punya gemetar dia dan semangat dia keluarkan dia punya pencil case, apa keluar, patutnya pensel tetapi bateri Kak Farah, bateri. The synergy of the power of this editor Tuan Amir ni Kak Farah. Kak D, Tuan Amir ni Kak D, bila dia keluarkan konsep Kak D, depan je Kak D, dia cakap tentang bateri. Dia cakap bateri, keluar bateri. Jadi tu kita tengok bagaimana orang yang meneliti Kak D.
Tapi Kak Di kan, dahsyat lah. Kak Farah nak minta Tuan Amir buat sesuatu untuk Kak Farah. Okey. Sebab Tuan Amir sebut tentang ni, Kak Farah nak minta Tuan Amir kirim salam pada mak Tuan Amir, Puan InsyaAllah. Rosmina. InsyaAllah. Boleh. Sebab Tuan Amir sangat meletakkan dia sebagai seseorang yang Betul. tinggi. Jadi Kak Betul. Farah pun nak sampaikan salam pada Puan Rosmina. Salam daripada Kak Farah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Farah. Baik, kita rasa kita dah lebih pada masanya, lebih kurang dalam 5 minit. Dan tentunya yang selebihnya adalah satu simpulan yang kita nak mereka kita nak mereka timbangkan bahawasanya e-book ni memang kata orang biasa, bukan sekarang, dah lama, dulu dah ada. Biasa dulu dengan biasa sekarang berbeza. Biasa yang terkini dan akan datang juga berbeza. Yang membezakan adalah kita sendiri yang melamakan dan kita sendiri juga yang akan membarukan bagi saya. Jadi hari ini adalah paling bertuah. Kita rasa gembira, ceria hari ini kerana seolah-olah kita berdepan dengan kita punya Master Shiro Global Academy, kerana mungkin saat ini saat satu bayangkan birthday boy so happy right now. I'm here and my people there wherever they are celebrating me with the satu niat, iaitu berkongsi. We are berkongsi dan memberi. So these are the things I rasa kita mungkin berikan satu doa. Mungkin Tuan Amir boleh mulakan satu doa kepada birthday boy kita, kepada pembukaan majlis launch akademi kita. Kita dah tak boleh cakap Akademi Master Shiro sebab dia panggil Global Academy, maka kita akan kata kita akademi kita. Birthday boy dan akademi kita akan dilaunchkan, iaitu Master Shiro Global Academy. Dan juga kita minta keseluruhan kepada MSGA, the community of the Master Shiro Global Academy ni menjadi satu rumpun keluarga yang sungguh-sungguh hebat, yang berkah, semoga diberkati. So saya persilakan, mungkin saya boleh, Kak Farah, saya minta izin Tuan Amir menutup majlis ni dengan satu doa kulum untuk semua supaya kita mendapat manfaat dan hidayah bersama. Boleh Tuan Amir? Boleh. InsyaAllah kita orang cakap mulakan dengan umum kita lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa limasyayikhina, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami lemah, kami tak ada apa, tak punya apa ya Allah. Engkau yang buat segala-galanya ya Allah. Selain daripada Engkau langsung tak boleh buat apa-apa ya Allah. Betulkanlah niat kami, cara kami, yakin kami dalam setiap amal agama yang kami buat hingga akhir kami ya Allah. Kami bajak kepada Engkau ya Allah. Jika benar Engkau redha apa yang kami buat ni, mudahkanlah. Ya Allah, kami mengambil berkatan bulan Rajab ni ya Allah. Kau jadikanlah maksud hidup Nabi Muhammad SAW maksud hidup kami semua ya Allah. Kau berilah taufik hidayahmu pada orang-orang Yahudi, Nasara, Majusi, orang kafir serta alam hingga hari kiamat. Akhir kalam kami semua dapat ucap mungkin ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah, janganlah kepada kami selain pandangan rahmat ya Allah. Tolong kami, bantu kami ya Allah jadi mukmin yang baik, mukmin yang tidak dikenali nama ya Allah. Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Segala kebaikan yang Nabi Muhammad SAW minta untuk umat ini, itulah yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang Nabi Muhammad SAW minta dijauhkan daripada umat ini, itulah yang kami minta jauh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita rasa Kak Farah rasa memang hari yang ditentukan oleh Allah. Cik Amir yang pada dulunya terdahulu daripada hari ini, tetapi rupanya hari ini adalah hari untuk Tuan Amir bersempena dengan birthday boy kita iaitu Master Shiro Global Academy dan juga pembukaan bagi majlis akademi mereka yang akan diadakan sebentar lagi. Terima kasih Tuan Amir. Saya tak dapat nak kata apa lagi. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. Betul Kak Farah? InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Tuan Amir. Dan kita nak terima kasih kepada semua yang menonton dan kita mengharapkan supaya hari ini majlis kita kita kata home kita hari ini berjalan dengan sebaik-baiknya insya-Allah, menjadi tempat yang barakah untuk bermulanya perniagaan yang membawa barakah dan manfaat kepada orang lain. Jadi Kak Farah nak tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Terima kasih semua. Minta maaf zahir batin. Apa salah kurang. Sama-sama.